Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita dan tuan bilal, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, Masjid Al-Bukhari Kuala Lumpur. Seterusnya muslimin muslimat, baik yang berada di dalam dewan solat ini atau yang mengikuti kuliah sirah Nabi kita ini secara live setiap Jumaat minggu keempat seperti hari ini, didoakan dalam selamat berkat hendaknya. Dan hari ini kita dah masuk 9 Safar, iaitulah bulan Safar, bulan bermulanya Nabi SAW sakitnya baginda lebih kurang selama 12 hari. Inilah bulannya ibu bapa sekalian, Nabi kita mula ditimpa sakit setelah pulang menguruskan jenazah kaum Ansar di Jannatul Baqi', perkuburan Baqi' itu. Sebab tu bila masuk bulan Safar ni, kita padu sikit dengan sirah, maka banyaklah panduan yang dapat kita buat, kita ikut dalam bulan ini. Bahkan bulan ini juga ada riwayat kata Nabi kita berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita, bonda kita, dalam bulan ini juga lah. Maknanya bulan Safar ni tidak sikit sejarah yang berkaitan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita nak menyambung pengajian sirah Nabi kita ini yang telah terhenti dalam siri yang lalu, peperangannya Badar. Peperangan Badar. Bila sebut peperangan Badar, ia berlaku selepas hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hijrah umurnya 53 tahun. 53 tahun Nabi hijrah tinggalkan Mekah, disuruh Allah pergi ke Yathrib atau ke Madinah itu. Maka berlangsung hijrah Nabi lebih kurang 500 kilometer jauhnya, selama 8 hari 8 malam lamanya, yang mana katanya 8 hari bulan Rabiul Awal kebetulan jatuhnya hari Isnin. Baginda sampai ke Kuba. Baginda sampai ke Kuba dulu sebelum masuk Madinah. Baginda bermukim terlebih dahulu di Kuba pada 8 Rabiul Awal. Dan baginda telah mendirikan masjid pertama. Masjid pertama yang dibina oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu ialah Masjid Quba. Pada 8 Rabiul Awal, hari Isnin. Maknanya bulan ini juga Safar adalah bulan bermulanya Nabi ini keluar dari rumah, berlindung 3 hari 3 malam sehingga penghujung bulan Safar di dalam gua Saur itu. Masuk 1 Rabiul Awal barulah Nabi meninggalkan kota Makkah ini. 8 Rabiul Awal jatuh hari Isnin juga sampai Nabi ke Kuba. Nabi mendirikan masjid pertama dengan tangan baginda yang mulia, Masjid Quba. Al-Quran ada sebut ibu bapa sekalian peristiwa ini
yang merujuk kepada masjid yang kita bincang ni lah, Masjid Quba. Apa kata Allah? Afaman ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Sampai habis ayat itu dalam surah At-Taubah, surah yang satu-satunya tak ada bismillah, juzuk ke-10 dan ke-11 itu. Atau nama lain baginya surah Bara'atul Bara'ah. Jadi ini menceritakan tentang Masjid Quba yang patut kita ada di dalamnya, bertasbih, berzikir, bertaubat, menyucikan jiwa, menyucikan batin. Ia merujuk kepada Masjid Quba. Dan baginda bermukim di Quba selama 4 hari 4 malam. Lebih kurang 4 hari 4 malam. Sehinggalah baginda mendirikan solat di Masjid Quba sebanyak 17 waktu. 17 waktu baginda mendirikan solat di Masjid Quba tadi. Sehinggalah selepasnya waktu zuhur. Ada riwayat kata selepas Jumaat. Maka hari inilah pasal Nabi masuk Madinah hari Jumaat. Hari kelahiran Nabi itulah Rabiul Awal. Cuma kebetulan jatuh hari Jumaat. Itu hari Nabi masuk Madinah. Selepas Jumaat kah atau selepas zuhur kah, ada perbahasan di situ. Barulah Nabi menyempurnakan solatnya asar, maghrib dan isyak. Bakinya itu di Madinatul Munawwarah. Mana waktu Nabi hijrah ini berapa sekalian? Umur Nabi 53 tahun. Bila sebut Badar yang kita nak sambung pengajian minggu ini ni, ia berlaku selepas 2 tahun Nabi ada di Madinah. Maknanya Nabi sampai Madinah umur 53. Duduk 2 tahun jadilah 55. Turun perintah kena perang. Kerana musyrikin Makkah ni sudah berani cari buru orang Islam sampai ke Madinah. Mana mereka tak biar orang Islam duduk aman walaupun sudah keluar dari Makkah mereka tu. Dicarinya, bahkan mereka bersekutu dengan munafikin, dengan Nasrani, dibantu belakang tapi oleh orang Yahudi. Itu yang kita belajar piagam Madinah ni. Piagam Madinah, perjanjian Madinah. Perjanjian pertama atas dunia ni hubungan dengan bukan Islam ialah piagam Madinah. Yang mana sebanyak 49 fasal atau 27 bahagian itu. Yang banyak Nabi terang hubungan dengan bukan Islam ruana seperti Yahudi itu. Dan juga disebut sesama kita ni Muhajirin dan Ansar ruana pula dalam piagam Madinah. Dan di Madinah, ibu bapa sekalian, bukanlah maknanya setelah kita hijrah keluar dari Mekah bermukim di Madinah maka selamat, tenteram, aman kita di tempat baru ini. Kata Ahlus Siyar Al-Qalis dalam bidang sirah, katanya cabaran bermula semakin berat. Semakin berat ketika kita mula hidup di Madinah. Antaranya, kalau dulu di Mekah orang musyrikin Makkah memusuhi kita, walaupun kita nak ajak mereka itu jadi saudara Islam, tetapi mereka musuhkan mereka satu. Tetapi bila pergi Madinah, musuh tu menjadi ramai. Orang kafir di Madinah seperti Yahudi. Yahudi ni pula dia ada Bani kabilahnya ramai. Bani Quraidah, Bani Mustalik, banyaklah Yahudi. Dan juga Nasrani. Orang-orang Nasrani ni mereka bersekutu dengan Rom. Memang dah agama Nasrani itu.
termasuk Arab-Arab kafir di Madinah yang duduk sempadan antara Rum dengan nak masuk ke tanah kita ni. Seperti kabilah Bani Arab, Bani Ghassan nama. Kabilah Bani Ghassan yang Arab yang bersekutu dengan Rum. Dan juga kita tak lupa, kita berhadapan dengan munafikin. Orang munafik yang sedia ada dalam Madinah, yang nak kenalnya payah. Pasal pakai macam kita, bercakap macam kita, berkumpul di masjid pun macam kita juga. Dengar satu riwayat. Ketua munafikin Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap hari Jumaat macam ni, macam hari ni, dia akan duduk dalam masjid dengan Nabi SAW dan sahabat sama juga. Dan ia ada peranan setiap Jumaat. Bayang tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul setiap hari Jumaat macam hari ini dia duduk dengan Nabi, dengan sahabat dalam masjid Nabi. Bukan sahaja duduk, ada peranan. Apa peranannya? Sebelum Nabi naik mimbar, Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri dulu. Dia berdiri dulu. Saya buat contoh supaya mana mengantuk jadi segar pula. Nabi aku buat ni. Dia berdiri tuan, berdiri. Apa dia kata? Dengar dengan teliti apa yang Nabi nak sebut. Rasulullah nak cakap khutbah ni, dengar. Kemudian dia duduk. Bayang. Nampak tak peranan dia? Nabi nak khutbah, dia bangun dulu, dengar belakang. Nabi nak cakap, nak khutbah ni, dengar. Kemudian dia duduk. Siapalah yang sangka orang seperti ini, yang berdiri mengingatkan manusia dengar, ambil pedoman khutbah Nabi, sabda Nabi ini adalah munafikin, ketua munafik Madinah. Bayang tuan, ada 80 orang munafikin di Madinah sabit dengan hadis. Seperti hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani itu. 80 orang. Mana 80 orang ni? Tidaklah ramai sangat. Kalau dalam perang pun kadang kita bunuh orang sampai ke 100, 200 orang. Seperti dalam peperangan Hunain kan. Seperti dalam peperangan Badar. Ke mana 80 ni kita katalah tak ramai sangat. Tetapi bahaya Madinah kerana 80 orang. 80 orang. Dan Nabi SAW tahu dan kenal seorang demi seorang. Allah cerita, Allah khabarkan pada Nabi. Tetapi Nabi tidak cerita kepada Abu Bakar. Nabi tidak titipkan namanya pada Umar, pada sahabat, melainkan pada Huzaifah. Ini penyimpan rahsia Nabi, Huzaifah Al-Yamani ini. Adalah keistimewaannya sehingga menjadilah jadi penyimpannya rahsia Nabi SAW. Jadi 80 orang munafikin kita yang baru sampai dari Mekah nak kena berhadapan dengan orang ini selamanya di Madinah. Sehingga 2 tahun selepas Nabi hijrah, sahabat pun duduk di Madinah. Turun perintah supaya kita berperang. Peperangan Badar tu. Ketika ini umur Nabi kita 55 tahun. Ada tak jemaah di sini umur 55? Kalau ada, cuba bayang sekejap. Inilah umurnya Nabi kita berperang Badar. 55 tahun. Dan sebelum itu turun dulu kefarduan puasa di bulan Ramadan. Mana puasa yang 30 hari penuh sebulan, bulan puasa Ramadan itu ia difardukan ketika umur Nabi 55.
55 tahun. Tetapi tidaklah bermakna sebelum itu Nabi kah, sahabat kah, orang-orang lebih dahulu kan tidak berpuasa. Kerana puasa ni adalah salah satu ibadat yang paling lama. Salah satu ibadat yang paling lama Allah Ta'ala perintah hamba-Nya, iaitulah antaranya puasa. Solat sudah tentu lama. Solat ni orang pertama solat tak lain tak bukan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, tetapi dengan caranya Allah tunjuk ketika itu. Sujud dan tasbih. Sujud dan tasbih itu solat ketika itu. Bahkan selepasnya pula Nabi Nuh kah, Idris kah, Saleh, semua orang beriman diperintah solat. Itu kita baca ayat Quran ni, bila sebut hal solat, kalaulah kita masih faham selepas Isra' Mi'raj baru kita solat, kita kena betul sikit. Kerana solat sudah ada sejak zaman dulu. Cuba baca suratul Kahfi yang kita baca hari Jumaat ni. La nattakhidanna 'alaihim masjidan. Makna nak ambil ruang gua ni, kata Ashabul Kahfi, Allah rahmat perkataan mereka, orang saleh, orang jujur, kami nak jadikan sebahagiannya sebagai masjidan. Maksud masjid tempat sujud. Makna menunjuk kepada solat, ibadat sujud ya. Ibu bapa baca ayat Al-Quran, Allah perintah Sayyidatina Maryam, bonda Nabi Isa, Jesus Christ son of Mary tu. Apa katanya Allah kepada Maryam? Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Apa saya? Ibadatlah kamu kepada Tuhanmu dengan cara wasjudi, sujud, warka'i raka' ma'arraki. Nampak semayang sudah ada sejak zaman Maryam. Sudah ada semayang sejak zaman Nabi Adam AS. Cuma semayang dulu lain sikit pelaksanaan. Ada riwayat kata ia dilakukan 2 waktu sahaja sehari semalam. Pagi sekali, petangnya sekali. Bilangan rakaatnya dikatakan juga hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat pagi, kemudian tak ada petang pula 2 rakaat lagi. Sedar ya, kerana semayang jadi ditekalkan sampai kiamat ya. Kan seronok rasa patut 2 waktu sudah tak Tuhan. Ini sampai 5 waktu. Tidak juga. Sembahyang yang kita semayang 5 waktu adalah semayang yang paling sempurna diperintah Allah kepada makhluknya, kepada insan. Inilah semayang paling sempurna. Ada pun puasa begitu. Bila Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, macamlah orang dulu sebelum kamu pun kena puasa juga. Menunjukkan puasa sudah lama. Kata ahli tafsir seperti Imam At-Tabari sebut dalam karya tafsirnya, orang pertama yang puasa atas muka dunia ni tidak lain tidak bukan ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Makna yang kita difardukan puasa sebulan itu ialah puasa yang 30 hari betul-betul. Walhal sebelum itu Nabi berpuasa seperti hari Ashura. Tiba ni di Mekah, Nabi tengok orang puasa. Nabi tanya, apa halnya orang Yahudi yang berpuasa? Maka disebutnya kerana 10 Muharram Ashura. Nabi kata kita yang lebih layak puasa. Dari segi akidahnya, hubungan nasabnya, kenabiannya, dipilih Tuhannya. Tetapi yang difardukan selama 30 hari berturut-turut dalam satu bulan namanya Ramadan itu tak lain tak bukan bermula ketika umur Nabi 55 tahun. Saatnya sebelum nak pergi perangnya Badar. Kerana kita perang Badar kita sudah maklum dalam bulan puasa.
dalam bulan puasa. Maka ramai orang tanya, Ustaz, sahabat-sahabat ni perang dalam bulan Badar tu, ni puasa ke tidak? Puasa ke tidak sahabat tu perang? Maka ada riwayat banyak menyatakan tak puasa. Kerana rukhsah agama. Agama kata boleh faham kana minkum ma'ridan satu aw ala safarin, isyarat kepada safarin tu. Ya, maka dia boleh meninggalkan puasa dengan dia ganti pada hari yang lain. Ganti pada hari yang lain. Ini macam kita semayang Jumaat ni, kalau kebetulan musim panas, musim saif, panas, terik. Adalah pegawai lalu lintas kita, trafik kah, pertahanan awam kah, tolong jaga kita semayang. Dia tolong jaga lalu lintas. Menyebabkan mereka ni tak dapat nak semayang, tak dapat nak puasa, panas. Boleh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak kepada kamu ni mudah, tetapi bukan ambil mudah agama, tidak. Dengan syarat. Maka berperang kita dalam bulan puasa. Yang mana sebelum suruh perang turun dulu perintah, sudah dah puasa mula kena perang. Dan musim itu adalah musimnya panas. Jika Badar itu panas, tuan. Tanah Arab ni sudah panas. Tanah Arab sudah panas. Hatta angin dia kalau bertiup, kita kalau angin ni Allah SWT pun angin ni sudah panas. Ni kan pula musimnya saif, musim panas. Turun perintah suruh puasa. Dahlah puasa kena perang pula. Dahlah orang Islam ni baru nak bertakwa, baru nak kukuh imannya dalam sanubari manusia, baik muhajirin, baik ansar. Kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Apa kata Hamka? Kalaulah agama ini, Islam kita turun di rumpun Nusantara ni, turun di Indonesia kah, di Malaysia kah, di Patani, Thailand kah, kepulangan. Kalau turun di Nusantara ini, nescaya orang Arab tak boleh terima Islam. Orang Arab tak boleh terima Islam. Kenapa? Bila turun bab puasa, kita hak duduk Nusantara bolehlah puasa pasal hujan, iklim kita sejuk, sungai pun ada, boleh baring bawah pokok, lengan, contoh. Tetapi Arab, dia kata nak puasa pun tempat kami kering, kontang, padang pasir panas. Tapi bila turun di syariat ini di tanah Arab yang kering, kalau ada orang rumpun Nusantara ni tak puasa, berat sangatlah, teruk sangat. Ibaratnya begitu. Maka puasa diberi rukhsah kerana berperang. Ya, mereka menerima rukhsah itu. Munafikin ni punya nak sebut jahat pun memanglah munafikin ni jahat, tapi kita nak guna perkataan keras tu tak berguna. Tapi punya perangai munafikin ni guna. Bila dia dengar nak perang dengan sekutunya musyrikin Makkah, yang mana kadang-kadang sekutunya Makkah menyebabkan efek pada mereka juga nak duduk orang Islam di Madinah. Maka mereka bahagikan tugas. Antaranya ada beberapa golongan melemahkan semangat orang Islam. Dia tak kata jangan perang, dia lemah. Dengan cara mana? Dengan cara macam mana mereka lemahkan orang Islam dan lupa. Waktu itu puasa, lalu mereka berpura-pura puasa, walhan di dalam tali pinggang kain mereka ada buah-buah tamar, ada kurma diikat kain. Kemudian apabila dia bertemu dengan orang Islam yang bersiap nak turun di perang, dia ambil air, dia percik ke mukanya supaya nampak betul.
Lalu dia berjalan tengah malam. Dia kata, aku dari situ ke situ. Bila dia dengar dari situ ke situ, tak jauh. Bukan jauh sangat, situ ke situ. Tapi tengok berpeluh teruk sangat di mana. Ini orang munafik. Terlalu mana. Bukan jauh situ lalu. Menyebabkan orang Islam ni mereka nak duduk lemah. Lalu keluar perang panas. Ini cara munafikin ganggu orang Islam. Apabila orang Islam tak ada kawasan dia lalu, mereka ambil beberapa biji tamar lalu makan. Pulang puasa. Ini munafikin. Sebab itu munafikin itu ada. Agaknya, agak ibu bapa sekalian. Kalimah munafikin ni asal dari kalimah apa? Itu dia. Kalimah munafikin agaknya asal dari kalimah apa? Tanya Arab sini kalau ada, tak tahu kita barangkali belum bagi lagi orang Mesir masuk ya. Tanya Arab. Di masjid kita ni ramai Arab datang. Asal kalimah munafikin. Asalnya ialah dari kalimah nafaqah. Tu kita pergi ke Mekah ke, Saudi ke, Mesir ke, Syam ke, bila masuk terowong tanah, masuk terowong, apa ditulis? Nafaqah Abdul Aziz. Terowong. Kenapa diambil daripada kalimah nafaqah? Terowong. Sebab nafaqah ni terowong. Dia ada dua jalan. Jalan masuk ikut sini, keluar sana. Orang sana pun dari sana pun boleh keluar ikut sini. Dua jalan. Jadi nafaqah ini juga dikatakan oleh ahli bahasa sarang binatang di padang pasir yang mempunyai dua laluan. Kalau laluan selamat dia masuk sini. Kalau tengah bahaya dia keluar ikut. Jadi munafikin pun gitu juga. Tengah dia kuat dia jadi gini. Tengah keadaan gini, dia jadi begitu. Ini munafik. Maka katanya asal daripada kalimah nafaq itu. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Kuliah kita terhenti pada peperangan Badar. Hari nak turun perang Badar, yang mana kita sambung nanti dengan riwayat Sawad ibn Warizah, seorang fakir miskin bergegas turun ke medan Badar nak berperang walaupun tak ada harta. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.